Lagi kita berdoa. 我们再来祷告。 Ya Tuhan, saat ini kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. 亲爱的主，我们今天我们要做好听您的话语。 Kami rindu mendengarkan suara-Mu. 我们非常思念听你的话。 Karena itu Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus buka hati dan pikiran kami. 我们求圣灵打开我们的心，我们的思想， Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. 让我们可以听明白您所要传达的。 Berbicaralah ke dalam kedalaman hati kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. 对我们深入的讲话到我们的心里面。 Dan Kau juga kiranya mengurapi hamba-Mu, kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. 求你赐福我们两位仆人在传递你的讯息。 Terima kasih ya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk Engkau berbicara pada kami. 感谢您主，我们准备好要听你的话语。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 在我奉耶稣基督圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. 亲爱的姐妹平安。 Ya, kita bersyukur pagi ini kita sama-sama bisa berkumpul untuk beribadah. 我们感谢今天早上我们可以聚集在一起。 Hari ini satu ibadah khusus kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 今天特别聚会，我们敬拜我们神升天的日子。 Karena itu kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu The Assurance of Our Heavenly Home. 所以今天早上我们要思考一个题目，就是未来天堂这家的保障。 Jaminan akan rumah surgawi kita. 我们在天堂里面的家的保障。 Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 4. 我们来一起读我们的圣经《约翰福音》14章第1节到第4节。 Saya akan membacakannya di dalam versi terjemahan baru yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya dari Alkitab masing-masing. Pertama akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dia akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我首先读在印尼文，然后第二在中文读。 Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. 约翰福音14章第1节到第4节，你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。我住哪里去，你们知道，那条路你们也知道。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. 经文读到这边， Saudara, pernahkah saudara pergi ke sebuah tempat yang ramai dan kemudian melihat ada seorang anak kecil yang menangis karena terpisah dari orang tuanya? 亲爱的弟兄姐妹们，你们有没有去过很热闹的地方，然后看到一个小孩子哭泣，因为分别与父母？ Atau saudara pernah punya pengalaman seperti ini, hilang di tengah keramaian? 或者你们自己也有同样的经历呢？ Atau saudaralah orang tua yang meninggalkan anaknya, gak sengaja? 或者是你们自己也是那对父母跟小孩子离开了？ Nah, saudara, ketika seorang anak kecil gitu ya terpisah dari orang tuanya, dia pasti merasa gelisah dan takut. 对于那个小孩子，在他跟父母分离的时候，他当然是害怕。
Karena bagi seorang anak kecil, orang tua adalah tempat yang aman. 因为对那小孩子，那父母是他的安全的避难所。 Nah, jadi ketika seorang anak terpisah dari orang tuanya, dia merasa takut karena kehilangan rasa aman itu. 当他离开了他父母，他当然害怕，因为他离开了他的安全感。 Nah, saudara, ketika kita sekarang menjalani hidup sebagai orang dewasa atau mungkin remaja, mungkin kita juga punya sebenarnya rasa takut yang seperti ini. 当我们已经成长了，成为大人了或青少年，我们可能也有这样的恐惧。 Kadang-kadang kita bisa feeling lost in life, kita bisa merasa kehilangan arah di dalam hidup. 我们经常感到失去了方向感。 Ketika kita menghadapi berbagai masalah, tantangan, persimpangan hidup, kadang kita juga bisa merasa saya harus berbuat apa, saya tidak tahu. 当我们遇到了许多问题、挑战，人生的交叉路口，我们不知道要怎么样。 Hidup di dalam dunia yang sudah jatuh membuat kita tidak imun dengan yang namanya dosa atau penderitaan. 我们生活在这个世界里，罪恶的世界里，我们不能免疫困难。 Tidak ada sesuatu yang pasti. 没有任何一个事情是一定的。 Mau sebaik apapun support system kita, orang-orang yang mendukung kita, 我们拥有了多好的资源的系统，家里的帮助，身边的所有人， sebanyak apapun harta benda, barang yang kita punya, 我们所拥有的财富， itu semua bisa hilang dalam sekejap dan tidak bisa kita andalkan, bukan? 那些都是可以一瞬间消失，也不能我们的依靠。 Di dalam hidup kadang kita bisa merasa lelah, kita galau, kita merasa ada sesuatu yang kurang. 我们在生活里面，我们会感到疲惫，我们也会感到空虚，我们不知道什么事情。 Dan jauh di dalam kedalaman hati kita, kita merindukan sebuah rumah. 在我们深处的心里面，我们渴望的一个家， Sebuah tempat di mana kita bisa bebas dari permasalahan, kita bisa beristirahat dengan tenang. 一个地方我们可以忘了所有的困难，我们可以休息一会儿。 Nah, saudara, sebab itulah firman Tuhan yang hari ini kita mau renungkan adalah sesuatu yang penting. 所以，我们今天要思考的圣经里面的话语是一个非常重要的。 Ketika kita menjalani hidup di dunia yang sementara dan berdosa ini, ada satu jaminan yang Tuhan berikan. 在我们生活在这个短暂的世界里面，主给我们了一个保障。 Dia menjanjikan sebuah rumah surgawi, rumah yang kekal, home. 他应许了我们天堂的家是一个永恒的家， Satu tempat yang aman bagi setiap kita yang percaya kepadanya. 一个非常安全的住处，对我们信他的。 Nah, saudara, seperti apa rumah surgawi ini? 那这个天堂之家是什么样的呢？ Mari kita sama-sama mau merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan. 让我们一起思考我们今天的话题。 Nah, saudara, firman Tuhan yang hari ini kita tadi baca adalah satu bagian dari perkataan Yesus kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus disalibkan. 弟兄姐妹，我们刚才读的圣经文里面是耶稣的一段话，在他还没有被钉十字架的时候，对门徒的说的话。 Jadi waktu itu para murid gelisah karena mereka sebentar lagi akan berpisah dengan Tuhan Yesus. 当时门徒们非常困惑，因为一下了他们要跟耶稣离别了。 Apalagi sebelumnya, kalau kita baca di bagian sebelumnya, Yesus bilang kalau ada satu murid, yaitu Petrus, yang akan menyangkal dia. 特别在上一段经文，我们读到，耶稣对他们说，他们其中一位要背叛了他。 Jadi murid-murid gelisah, wah kalau Petrus yang vokal saja akan menyangkal Tuhan Yesus, apakah iman kami bisa bertahan? 所以，门徒们他们觉得非常的困扰，因为彼得那么出色的一个门徒也会动摇，那我们的信仰岂不是也是这样呢？ Nah, murid-murid gelisah, tetapi kemudian Yesus menenangkan mereka. 门徒们非常困惑，但是耶稣安抚了他们。 Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
耶稣对他们说：“不必担心，相信神，也相信我。” Di ambang perpisahan, Yesus meminta para murid untuk tetap percaya kepadanya. 在离别的那个瞬间，耶稣嘱咐他们坚持的相信他。 Nah, saudara, sekalipun para murid mungkin berharap Tuhan Yesus jangan pergi, tapi Tuhan Yesus menegaskan kalau dia harus pergi. 就算门徒们期望神不离开他们，但是耶稣强调他必须去。 Nah, tidak hanya pergi untuk disalibkan, tapi lebih jauh lagi Yesus bilang kalau dia akan pergi ke rumah Bapa. 不仅要被钉十字架，他还强调他要去父那里。 Nah, rumah Bapa ini yang kita biasanya kenal sebagai sebutan surga. 神父的家就是我们认识的所谓的天堂。 Nah, pertanyaannya untuk apa Tuhan Yesus pergi terlebih dahulu ke rumah Bapa? 问题是为什么耶稣要先去那里呢？ Apakah surga kekurangan kamar, jadi Tuhan Yesus harus siapin dulu? 那个天堂里面欠缺房间吗？所以耶稣必须要先去准备吗？ Atau kamarnya kurang bagus, oh belum ada emas di sudut sini, jadi saya harus persiapkan dulu. 还是那个房间里面欠缺了一些什么事情，比如说金属，所以他必须要先去准备呢？ Saudara, tentu saja tidak. Justru Yesus berkata di rumah Bapanya banyak tempat tinggal. 当然不是，就是反而耶稣说，在父那里非常多的住处， Ada tempat yang cukup bagi setiap murid-muridnya. 有一个保障对所有门徒们，他住处是非常足够的。 Nah, jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? 那为什么耶稣要这么说呢？ Pertama, saudara, Tuhan Yesus harus pergi terlebih dahulu supaya nanti para murid bisa bersama-sama dengannya di rumah Bapa. 第一，耶稣走了以后，他会回来，所以门徒们以后会和他一起在那里。 Saya bacakan ayat yang ketiga. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. 第三节，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。 Jadi saudara, Tuhan Yesus tidak hanya berjanji akan menyediakan satu tempat yang baik. 所以这个明显告诉我们，耶稣不仅应许了他们一个好的地方， Nah, tapi sebaliknya Tuhan Yesus itu menjamin sebuah persekutuan yang intim antara dirinya dengan para muridnya. 他也是应许了我们，有与他亲近、亲密的关系，与他和门徒们。 Jadi surga tidak hanya bicara soal tempat, tapi soal adanya persekutuan. 所以天堂不只是说有关于地方，但是亲密的关系。 Nah saudara, masalahnya kita tahu manusia berdosa tidak bisa berelasi dengan Allah yang kudus begitu saja. 我们知道，我们罪恶的人不能够与同神亲近。 Karena itu saudara, Yesus berkata kemudian di ayat yang ke-6 bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. 所以在第6节，他就说：“我就是道路、真理、生命。” Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. 若不借着我，没有人能到父那里去。 Jadi Yesus harus pergi dulu karena dia harus menggenapkan karya keselamatan itu. 所以耶稣必须先走，因为他要把救赎的工作先完成。 Lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, dia membuka jalan bagi kita supaya kita bisa datang kepada Bapa. 透过他的死亡，透过他的复活升天，带我们到父那里去。 Nah saudara, yang kedua yang lebih jauh lagi, kenapa Tuhan Yesus harus pergi? 第二点更深入的，为什么耶稣必须走呢？ Karena saudara, sesungguhnya pada waktu itu ada satu hal yang kurang dari rumah Bapa. 其实那一件事就是在天堂这间有一个地方是欠缺的， Yang kurang adalah ya kehadiran Tuhan Yesus sendiri. 那也就是耶稣自己本身的出现。 Saudara, yang namanya surga barulah lengkap kalau Yesus hadir. 天堂是完整的，如果有神的存在。 Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang layak untuk memerintah kerajaan surga. 因为他是神的唯一儿子，能够统治
天堂的王国。 Nah, kita tadi sudah mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ada satu pernyataan di sana. 我们刚才许的世界我们的信仰， Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 升天坐在父的右边。 Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia itu ditinggikan. 当耶稣升天的时候，他被高举了， Pemerintahannya atas surga dan bumi itu betul-betul diresmikan. 他统治的天堂和地上是被正式了。 Nah, saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu penting. Kenapa? Karena saat ini dia jadi imam besar kita. 耶稣的存在是非常重要的，因为他是我们的大司祭。 Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dia yang memohon bagi kita, dia berdoa bagi kita. 就像我们刚才所唱的诗歌，他为我们维护我们，为我们祷告。 Dia terus menyempurnakan iman kita sehingga kita berkenan di hadapan Bapa. 他一直工作，让我们的信心完整，在父那。 Dan saudara, dengan kehadiran Tuhan Yesus di surga saat ini dengan tubuh yang baru, 在耶稣升天以后，以新的肉体， ini juga jadi satu jaminan bahwa suatu saat nanti kita juga akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. 这也就是对我们每一个人也是一个保障，在我们以后复活的时候，也拥有个新的肉体。 Jadi saudara, ketika kita memperingati kenaikan Yesus hari ini adalah satu hal yang penting. 在我们今天祭拜神升天是一个非常重要的事情， Karena ini jadi satu jaminan bahwa rumah surgawi ini akan kita tempati satu saat nanti. 就是一个保证，我们以后将来会住在天堂之家。 Tuhan Yesus sendiri yang menjamin janji ini. 耶稣基督自己保证了这个应许。 Nah, saudara, ngomong-ngomong tentang surga, kita mungkin cukup sering mendengar pernyataan ini. 我们讲到天堂呢，我们常听到这段话。 Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus supaya kamu bisa masuk surga dan dapat hidup kekal. 你要相信神，所以你得以天堂和永生。 Atau saudara, kalau misalnya hidup tuh lagi susah gitu ya. 或者是如果我们生活在困难的时候， Mungkin kita atau setidaknya saya pernah bercanda seperti ini. 可能我自己也会开玩笑说， Aduh, Tuhan Yesus cepetan datang deh biar saya gak usah kerjain ujian ini. 主耶稣快点来了，所以我不需要做这个考试了。 Saya melihat di sini ada yang senyum-senyum, berarti pernah juga ya saudara. 可能我看到非常多微笑的，可能你们自己有过吗？ Nah, saudara, tapi pertanyaannya, sebenarnya surga itu apa sih? 我们问题来了，到底天堂是什么呢？ Surga itu apa, saudara? 天堂是什么？ Nah, masalah yang terjadi adalah banyak orang menganggap surga itu hanya sebuah tempat di mana tidak ada penderitaan dan air mata. 人们常把天堂当作一个避难所，一个不再有泪水的地方。 Tempat di mana tidak ada sakit penyakit, tempat di mana saya bisa bahagia selamanya. 一个没有疾病的地方，一个我可以永远幸福的地方。 Nah, saudara, seorang pendeta bernama John Piper, dia pernah menulis seperti ini. 一位牧师名叫 John Piper， 他写道说， Pertanyaan kritis bagi generasi kita dan bagi setiap generasi adalah ini. 一个极为批判性问题对于我们这一代人以及每一代的人是： Seandainya engkau dapat memiliki surga tanpa penyakit, 如果你能够拥有天堂没有疾病的天堂， dan dengan semua teman yang pernah engkau miliki di dunia, 还有拥有你所有在世的朋友， dengan semua makanan yang kau sukai, 所有喜爱的食物， dengan sebuah kegiatan rekreasi yang pernah engkau nikmati, 所有你热爱的旅游， dengan segala keindahan alam yang pernah kau lihat, 所有你享受过的自然， segala kenikmatan jasmani yang pernah engkau rasakan, 所有你享受过的事情， dan tidak ada konflik, tidak ada bencana alam, 也没有冲突，也没有任何灾难。
Dapatkah engkau dipuaskan di sana jika Kristus tidak berada di sana? 你能够在那里变满足吗？如果神耶稣基督不在那里， Saudara, kalau saudara bisa masuk surga dengan semua hal yang saudara enak sekali selama di dunia ini, tapi tidak ada Kristus, saudara bisa nikmati tidak? 弟兄姐妹，如果天堂不再是天堂，没有基督了，你能够享受吗？ Saudara, kadang kita suka lupa kalau surga itu bukan hanya berbicara tentang kenikmatan dan kenyamanan. 我们常常忘记了，天堂不再是只是享受的地方， Surga sejatinya bukan surga kalau Tuhan tidak ada di sana. 天堂不再是天堂，如果神不存在。 Apa artinya surga kalau Yesus tidak ada? 天堂什么意义呢？如果耶稣不在， Saudara, bukankah sesungguhnya yang paling kita butuhkan, yang paling jiwa kita rindukan, itu adalah Tuhan? 其实我们的灵岂不是非常渴望的就是神吗？ Bukankah hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kelegaan yang sempurna? 我们的神是唯一一个能够满足我们的心灵上的渴望吗？ Nah saudara, Tuhan Yesus hari ini lewat firman-Nya berkata bahwa Dia menjamin itu tidak hanya satu tempat. 今天我们的神保证了，他不只是一个住处， Bukan hanya hidup selama-lamanya tanpa penderitaan. 不只是活到了永远，没有了任何苦难。 Tapi lebih daripada itu saudara, Yesus memberikan satu jaminan bahwa di surga nanti kita akan bisa menikmati persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal dan juga seluruh orang percaya. 但超越那些神对我们的应许，我们拥有了与神的同在。 Saudara, bayangkan nanti satu saat kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. 想象我们以后面对面与神见面， Bayangkan kita bisa merasakan kehadiran dan kasih Tuhan secara langsung kita bisa lihat. 感受他的存在，接受他的爱。 Saudara, bukankah sesungguhnya itu yang paling kita butuhkan? 这不就是我们非常需要的一件事吗？ Dan inilah yang seharusnya kita sebagai murid-murid Kristus itu rindukan. 这就是我们身为门徒、信徒们非常要渴望的一件事。 Bisa bersama-sama dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan selama-lamanya. 可以与主同在，永永远远。 Saudara, jaminan inilah yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. 弟兄姐妹，这就是神给我们的保障， Satu jaminan yang sangat berharga. 一个非常珍贵的保证。 Karena kita tahu bahwa rumah kita sekarang itu adalah rumah yang sementara. 因为我们了解，我们非常知道，我们现在的家是暂时的， Rumah kita yang sebenarnya nanti satu saat di sorga. 我们以后真正的家是在未来天堂里面。 Nah saudara, kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhan menjamin satu rumah surgawi bagi kita. 我们现在已经知道了，神保证了一个天堂的家给我们。 Nah tapi sekarang kan kenyataannya kita masih hidup di dunia. 但是我们现在还活在世上呀。 Nah kalau begitu sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita yang sudah menerima jaminan ini hidup? 那问题是我们已经接受神的保障的这个门徒们，是要怎么样过生活呢？ Selama kaki kita masih menjejak di dunia ini, kita tuh harus hidup seperti apa? 在我们脚还踏在地上，我们应当如何生活呢？ Saudara, kalau kita dijanjikan sesuatu, kita kan bisa berubah ya, misalnya seperti ini. 如果我们被应许了一件事，我们也可以改变，如同这样。 Misalnya hari ini kita tahu ini adalah tanggal merah. 我们比如说，我们知道今天的是假日， Sudah pasti libur. 要放假。 Nah, kira-kira bagaimana kita bekerja sehari sebelum libur itu? 那我们到底前一天假期前一天，我们如何工作呢？ Bisa jadi kita lebih semangat karena kita tahu besok akan libur. 可能我们更兴奋，因为我们知道明天假期来了。 Nah saudara, begitu juga ketika kita tahu kita sudah dijanjikan satu rumah surgawi yang begitu indah nanti.
那我们现在也是被允许了一个天堂，非常美丽的家园在天堂里。 Seharusnya ini mengubah bagaimana cara kita hidup sekarang. 那应该是改变我们在世的如何我们的过的我们的生活。 Saudara, kita perlu ingat bahwa ketika kita percaya sama Yesus, status kita bukan hanya warga dunia. 弟兄姐妹，我们要清楚记住，我们在信主那一刻，我们不再只是世界上的地球的人民， Tapi sekarang saudara, kita juga adalah warga surga. 但是我们也是天国的人民。 KTP kita mungkin sekarang KTP Medan. 我们的身份证可能是棉兰的地区， Tetapi sesungguhnya kita juga punya tanda kutip KTP surga. 但是我们也有天国的身份证。 KTP ini sudah dijamin oleh Yesus sendiri. 这个身份证已经神盖过章了。 Nah saudara, kan rumah kita di dunia ini sementara, satu saat tidak ada lagi. 我们在这边的家是暂时的，有一天不再存在了。 Karena itu saudara, kita perlu belajar untuk hidup dengan perspektif surgawi. 所以我们要过着生活以天堂的思维。 Jaminan akan rumah surgawi sepatutnya membuat kita menjalani hidup dengan pengharapan dan cara pikir surgawi. 一个天堂之家的保证，应当让我们过着有盼望还有天堂的思维。 Nah saudara, hidup yang seperti ini tuh seperti apa? 那这样的生活是怎么样的生活呢？ Setidaknya ada dua hal. 至少有2件事。 Pertama saudara, hidup yang dijalani dengan pengharapan dan cara pikir surgawi adalah satu hidup yang berpengharapan bahkan di dalam penderitaan. 生活在盼望之中和天堂的思维是生活在苦难之中有了希望。 Saudara, ketika hidup sedang lancar-lancar saja, tentu lebih mudah bukan untuk kita berharap sama Tuhan. 当我们生活里面非常的顺手的时候，我们很容易依靠主。 Tapi ketika hidup jadi tidak baik-baik saja, kadang kita sulit untuk berharap kepada Tuhan. 但是当我们面对困难的时候，对于神的依靠就非常的困难。 Dan selama kita di dunia, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. 只要我们还在世上，我们很难免离困难。 Kadang mungkin kelihatannya kita bisa menerima keadaan. 有一些时候，我们看起来可以接受事实， Tapi pertanyaannya, apakah kita berharap juga sama Tuhan bahwa Tuhan bisa memulihkan? 但问题是我们还有没有对于神的期望，就是神能够帮助我们， Atau sebenarnya kita diam-diam kehilangan harapan kepada Tuhan? 还是我们默默的绝望了？ Saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. 今天我们知道神的话语是告诉我们神的活的。 Saudara, Tuhan Yesus sudah berada di sorga saat ini. 基督耶稣神已经在天堂了， Dan Allah terus bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun melalui penderitaan. 我们也知道他一直在工作，为我们使他信他的人得到益处。 Kenaikan Tuhan Yesus di sorga menegaskan bahwa dialah yang berkuasa atas seluruh surga dan bumi. 他升天过后，强调了一件事，就是他唯一有权威统治这个天地国王。 Dan saudara, sekalipun kita tidak bisa saat ini merasakan kehadiran Yesus secara langsung, secara fisik, kita bisa merasakan kehadiran Yesus secara rohani. 虽然说我们不能够感受到面对神的肉体，但是我们能够感觉他灵的在。 Kita tahu setelah Tuhan Yesus naik, kemudian di hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. 我们知道，当耶稣基督升天的时候，神降临了他的圣灵。 Saudara, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita dan dialah yang akan menolong kita untuk bisa lebih mengenal Tuhan, lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan. 圣灵已经在我们每一个心里面，所以能够帮助我们能够感受到神的存在。 Saudara, bagaimana keadaan kita saat ini? 弟兄姐妹们，我们的状况现在如何？
Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan? 有没有我们其中在面对困难呢？ Apakah kadang kita melihat begitu banyak masalah yang terjadi bukan hanya pada hidup kita sendiri tapi juga pada orang-orang di sekitar kita? 有没有我们看到每一个人面对问题，不只是我们，也是身边的人？ Saudara ingatlah bahwa di dalam keadaan apapun kita tidak pernah sendirian. 我们要记住，在任何情况，我们不再一个人， Kita tidak pernah sendirian dan kita tidak harus sendirian. 我们从来不孤独，也没有一定不能不孤独。 Ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. 耶稣一直与我们同在。 Dan satu saat nanti saudara kita punya pengharapan bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. 我们相信，在未来，我们神会复原我们。 Kita akan dibawa bersama-sama dengan Yesus dan tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. 神会将带我们跟他一同住在天堂那里。 Air mata kita akan dihapuskan oleh Tuhan. 他将把我们的眼泪擦掉， Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kematian. 不再有痛苦和死亡， Segala sesuatu akan menjadi sempurna. 所有的一切会完美。 Saudara, karena itu apapun yang jadi keadaan kita, mari kita terus hidup dengan berpengharapan. 那因为我们知道这个道理，让我们活在盼望之中。 Mari kita belajar untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan janjinya. 让我们学习把盼望托在神的应许里面。 Saudara, tadi yang pertama adalah berpengharapan di dalam penderitaan. 第一个是活在盼望之中，虽然有困难。 Kemudian bagaimana hidup yang dijalani dengan pengharapan dan cara pikir surgawi? 那我们要如何活在盼望之中，还有天堂的思维呢？ Saudara, hidup yang dijalani dengan pengharapan dan cara pikir surgawi adalah hidup yang mengutamakan Allah dan kerajaannya. 就是我们要活的，把神和他的国度放在第一位。 Saudara, kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati itu adalah sebuah undangan untuk kita belajar memandang ke atas dan mencari perkara yang di atas. 我们今天把今天的天堂的家的保障，就是邀约了我们看天上的事情。 Saya bacakan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Kolose di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. 所以保罗对哥罗西书门徒说：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。” Saudara, mungkin ketika mendengar ayat ini ada yang berpikir seperti ini. 在我们看到这个经文，可能我们又想说， Ya contoh, itu mah ayat firman Tuhan, tapi kan saya sekarang masih hidup di dunia. Masa saya harus pikirin Tuhan, emangnya makanan saya bisa hadir dengan saya cuma mikirin Tuhan? 可能有一些我们看到这个经文，我们会对传道说：“那是经文写上的事啊，我现在还在世上啊，难道我想天上的事，我的食物就可以出现了吗？” Tentu saja maksudnya bukan berarti kita harus berhenti kerja dan kemudian saat teduh setiap hari. 当然不是说我们每天想天上的事，就是停止工作，然后一直祷告。 Tapi saudara, maksudnya adalah kalau kita tahu bahwa dunia ini sementara saja, 那就是意思说，如果我们知道了这个地方是暂时的， segala sesuatu yang kita lakukan ini satu saat akan berhenti, 我们所做的事情有一天会停掉。 maka bukankah yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan? 那不是我们最重要的事，是我们把我们的生活过着与神的同在吗？ Bukankah perkara yang paling berharga itu memang bukan ada di dunia ini, tapi ada di atas, yaitu Tuhan sendiri?
不就是我们所有的事情非常的珍贵的事情，不在世上，而是在天上。 Di dalam pekerjaan kita sehari-hari, waktu kita mengurus rumah tangga, merawat anak, 在我们的工作当中，家庭的杂事、带孩子， di dalam bahkan hal-hal yang remeh, hal-hal yang orang lain tuh tidak lihat. 在任何我们所有事情，任何卑微的事情，也别人都不看在眼里的事情。 Bukankah ini semua adalah satu kesempatan untuk kita bisa memikirkan gimana caranya kita melakukan ini untuk memuliakan Tuhan? 这不就是我们的机会，可以显现出我们所做的一切是为了荣耀神吗？ Bagaimana lewat hal-hal yang saya kerjakan setiap hari itu bisa membuat orang kenal siapa Tuhan yang saya percaya? 怎么样借此我们的所作所为，让别人认识神？ Saudara, hidup dengan jaminan rumah surgawi itu seharusnya membuat kita bukan lagi mengejar hal-hal yang sementara. 在我们生活在天堂的家的保障，不再给我们活在世上的暂时， Bukan lagi sibuk mencari cuan, ketenaran, agenda pribadi. 不单单只求利益、名利，还有自己的私处。 Tapi di dalam segala hal betul-betul memikirkan apakah hal yang saya kerjakan ini punya nilai kekal atau tidak. 我们要真正思考我们所作所为有没有永恒的价值在里面。 Saudara, apakah hidup sepenuhnya bagi Tuhan adalah sesuatu yang mudah? 我们完完全全为主而活，是一件容易的事情吗？ Mudah atau tidak Bapak Ibu? 弟兄姐妹，容易吗？ Tidak mudah bukan? 当然没有。 Saudara, tentu hidup bagi Tuhan bukan sesuatu yang mudah. 当然，为主而活不是一个简单的事情。 Bagi saya secara pribadi, perenungan firman Tuhan ini membuat saya berpikir ulang. 对我自己而言，今天的讲道让我重新思考， Selama ini saya hidup seperti apa sih? 我这些年到底怎么样活着？ Saya hidup buat siapa sih? 我为谁而活？ Apakah hanya demi mencari makan satu hari demi satu hari? 是不是我每天过着一顿吃一顿的生活？ Apakah saya mengejar hal-hal yang kekal atau hal-hal yang sementara? 我是否追随的是短暂的还是永恒的？ Saya juga teringat dengan misionaris dan juga berbagai tokoh Alkitab yang begitu berani hidup bagi Tuhan bahkan ketika nyawa jadi taruhannya. 我也想起了传教士们，还有其他圣经的大人物。 Saya berpikir lewat kesaksian hidup mereka ini menunjukkan, wow, rumah ini, dunia ini tuh bukan rumah mereka yang sebenarnya. 在他们勇敢宣教主为主而活的时候，我看到他们真正活出这里不是他们家。 Mereka dengan berani melepaskan semua demi mengikut Tuhan. 他们非常勇敢，把所有的一切舍去掉，跟随主。 Saya berpikir gimana ya caranya hidup seperti ini? 我也常想，怎么样活着这样的生活呢？ Jangankan itu, kadang-kadang di dalam penderitaan saja bukankah susah untuk berharap sama Tuhan? 不仅那样，我们常常也在痛苦的时候也非常困难，依靠主。 Tapi saudara, saya pikir hidup bagi Tuhan itu bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang besar atau pergi ke tempat yang jauh. 但是我知道这个为主而活是一个不是做非常大的一件事，或者是去非常远的地方。 Tapi hidup bagi Tuhan itu adalah satu proses yang perlu kita jalani di dalam hidup kita masing-masing saat ini setiap hari. 就是我们为主而活是一个过程，是一件一件我们现在要过的。 Saudara, hidup seperti apa yang sekarang Tuhan sedang percayakan kepada saudara masing-masing? 弟兄姐妹们，你们活着什么样的一个生活，在主托住我们？ Pekerjaan seperti apa yang sekarang saudara sedang lakukan? 什么样的工作主交给我们做的呢？ Jadi businessman kah? 做生 Buka 意 toko 人 kah? 吗？做老板吗？ Jadi karyawan kah? 还是打工人， Ibu atau bapak rumah tangga? 或者是家庭主妇们？ Saudara, inilah hidup yang Tuhan percayakan yang sesungguhnya perlu kita jalani sepenuh-penuhnya bagi Tuhan. 这就是主交托给我们要活的
我们完完全全为主而活的。 Saudara, sepenuhnya bagi Tuhan itu bukan berarti harus sesuatu yang besar. 对于主来说，完完全全为主而活不是一件非常大的事情， Tapi justru dimulai dari hal-hal kecil. 开始以小一件事。 Ketika Tuhan minta kita untuk setia dalam bagian-bagian yang kecil, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita lakukan. 当主交给我们非常小的一件事情，虽然没有人看见，我们也做。 Ketika Tuhan minta kita untuk tidak melakukan sesuatu, kita belajar taat. 当主命令我们不做任何一个事情，我们也听从他。 Ketika Tuhan mengizinkan ada penderitaan dan kita harus berproses, kita mau buka hati untuk diproses sama Tuhan. 当主让我们面对困难的时候，我们也乖乖的接受磨练。 Ketika ada konflik terjadi, kita buka hati untuk mengampuni dan mengalami kasih Tuhan kembali. 当我们面临冲突的时候，我们把心结打开，接受神。 Saudara, hidup sepenuh-penuhnya bagi Tuhan berarti kita belajar untuk menyerahkan diri kita bagi Tuhan. 为主完完全全而活，是代表我们把生活交给神。 Dan saudara, sesungguhnya bukankah di dunia ini kita itu nothing tulus, tidak ada yang perlu kita takut untuk lepaskan. 我们不是在世界上生活，是没有一个事情可以害怕失去掉的。 Karena sesungguhnya kita sudah dapat harta yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri. 因为我们拥有了真正珍贵的保障，就是耶稣基督本身。 Saudara, mendengar kata melepas mungkin sebagian di antara kita merasa takut dan susah. 可能我们听到一个舍去一个字，我们非常 Tapi saudara, ini sesuatu hal yang perlu kita lakukan dari hal-hal kecil. 可是弟兄姐妹，我们非需要从这一个小事情开始。 Mungkin melepaskan ego kita, melepaskan mungkin kenyamanan yang berlebihan. 可能我们要舍去掉，就是我们自己的自私还有舒适， Melepaskan kontrol, melepaskan agenda pribadi. 舍掉我们的控制，我们自己本身的利益， Melepaskan si aku yang kadang-kadang begitu menguasai. 舍去掉我们自己非常要控制的一个自己。 Dan saudara, hidup bagi Tuhan itu sejatinya dimulai dari membangun pengenalan akan Allah. 我们为主而活，应该是从我们认识神。 Yesus pernah berkata seperti ini, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 耶稣曾说，认识你为独真神，并且认识你所差来的耶稣基督。 Jadi hidup kekal itu bukan sesuatu yang nanti di surga baru kita nikmati. 所以永恒的生命不是以后我们在天堂的时候， Tapi hidup kekal itu berarti kita mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Dan itu dimulai sekarang di dunia ini. 但是永恒的生命是从现在开始，在我们现在的世界里面。 Saudara, Yohanes 14 yang tadi kita sudah baca menunjukkan bagaimana Tuhan itu rindu sekali untuk bersekutu dengan kita. 我们刚才读的经文显示说，主也很希望我们可以一同他的亲近。 Dia sudah turun ke dunia, dia sudah mati, bangkit, bahkan saat ini naik ke surga untuk menjamin satu tempat bagi kita di mana kita bisa bersekutu dengan dia. 他来到了我们的地球，为我们而死。 复活，然后升天，就是为了可以建立我们亲近的关系。 Karena itu saudara, mari kita jalani anugerah ini. 所以大家，我们一同来生活我们这个亲密的关系。 Mari kita berelasi dengan Tuhan lebih dalam lagi dengan penuh sukacita. 我们来一同深入的和神亲密，开心的。 Saudara, sadarkah kita kalau di dunia ini sebenarnya kita sudah mencicipi yang namanya surga? 我们有没有想到我们在这边的世界里面已经尝到了一点点天上的喜乐？ Ketika sekarang kita bisa beribadah sama-sama di sini, itu adalah cicipan surga. 当我们今天可以聚在这里一同敬拜，已经是天上的喜乐。
Saya ingat ada orang yang pernah berkata sama saya, kalau sekarang di dunia saja sudah bosan beribadah, bagaimana nanti di surga ketika kita kerjanya tuh menyanyi dan memuji Tuhan. 我记得有一天有人说，我们现在敬拜也已经具备了，那以后如何天天赞美神在天堂呢？ Saudara, sekarang kita sudah menikmati Tuhan kasih anugerah kita bisa beribadah sama-sama. 我们今天得到主的恩典，可以一同敬拜神。 Dan ketika kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan di dalam doa pribadi kita, ketika kita membaca firman Tuhan, 在我们每一个人可以享受着对神祷告的时候， ketika kita bersekutu dengan keluarga kita, anggota jitu dan orang-orang di gereja, 跟我们的家里的人一同聚会，还有基督的朋友们， ketika kita belajar melakukan pekerjaan kita bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah bentuk kita juga belajar menghidupi anugerah hidup kekal itu. 当我们学习如何工作当中与神同在，我们也已经尝到了主的恩典。 Saudara, betul, persekutuan kita dengan Tuhan sekarang belum sempurna. 我们了解我们现在与同主亲近的时候还没有完美。 Suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali, nah baru di situ kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan. 将来神来第二次的时候，我们可以面对面与神见面。 Tapi saudara, selama kita hidup di dunia ini, mari kita juga mau untuk bergaul dengan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. 但是在我们还在世上的时候，我们要跟神亲近，在我们所有的活动当中。 Tuhan sudah beranugerah, Tuhan sudah buka jalan, dan Tuhan mau untuk berelasi dengan kita. 神已开恩了，给我们打开路了，要与我们的亲近。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah sama-sama merenungkan tentang jaminan akan rumah surgawi kita. 弟兄姐妹们，我们今天已经思考了我们天堂之家的保障。 Satu jaminan yang pasti, saudara, bagi setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. 一个明确的保障，对我们每一位信徒。 Pertanyaannya sekarang, maukah kita hidup selaras dengan jaminan itu? 问题是我们今天要不要与同主生活？ Maukah kita belajar untuk terus berpengharapan sekalipun di tengah penderitaan? 我们要不要学习在困难中有盼望？ Maukah kita belajar untuk hidup dengan mengutamakan Tuhan dan kerajaan-Nya? 我们要不要把神放在第一呢？ Saudara, selama kita masih dipercayakan hidup di dunia ini, 我们还在世界上的时候， mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan dan untuk Tuhan. 让我们一起为主而活。 Kita nggak tahu, saudara, sampai kapan kita ada di dunia ini. 我们不知道我们在世界还在何时， Karena itu maukah kita belajar untuk hidup untuk sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang sementara. 让我们一起学习生活，为永恒而生活，不只是短暂的。 Sambil memandang jauh ke depan, ke rumah surgawi kita. 让我们仰望远处的天堂的家， Saudara, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kita untuk setia. 让主帮助我们听从他。 Tidak mudah, saudara, untuk setia di dalam hal-hal kecil setiap hari untuk Tuhan. 我们听从神，在每一个小的事情当中不容易。 Tapi saudara, ingatlah, Tuhan selalu beserta dengan kita. 但是弟兄姐妹记住，神一直与我们同在。 Dan satu saat nanti ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa atau Tuhan Yesus datang kedua kali, 未来我们被舍去回到我们的家，或者是神第二次来到， kita akan bertemu muka dengan Tuhan. 我们将面对面见到他， Tuhan yang kita cintai 我们所爱的神， dan Dia menyambut kita welcome home. 他也接纳我们，说 Selamat datang kembali di rumah anakku yang kukasihi. 欢迎回家，我亲爱的儿子。 Amin. 阿门。 Mari sejenak, saudara, kita menundukkan kepala kita. 我们低头祷告。
Mari kita sejenak merenungkan, 我们一起思考， apakah saudara kita sungguh-sungguh percaya dengan jaminan akan rumah surgawi kita? 我们是否真正的相信主的应许，天堂的家？ Dan bagaimana saudara pengharapan akan surga ini bisa membentuk cara hidup kita? 这个与主天堂之家的盼望，可以给我们的生活带来改变。 Maukah kita belajar untuk hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal? 我们要不要为永恒价值生命而活？ Mari bawa segala perenungan pergumulan kita ke hadapan Tuhan. 我们把所有的挣扎困难交给神。 Bapa kami yang di sorga, 亲爱的天父， kami bersyukur karena kami telah memperoleh anugerah keselamatan. 我们感恩，因为我们得到了你的赐福。 Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. 我们非常感恩，因为你为我们而死，为我们复活。 Dan ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di sorga pun Engkau terus berdoa bagi kami. 我们非常感谢，因为你在天上一直为我们祷告。 Engkau memahami setiap kelemahan kami ketika menjalani hidup ini. 你了解我们每一个生活中的软弱。 Ada kalanya kami tidak bisa berharap kepada Tuhan. 有很多时候我们不能够依靠你， Ada kalanya kami berbuat dosa lagi. 有很多时候我们一再犯罪， Dan kadang kami juga hidup hanya untuk mengejar agenda pribadi kami. 有时候我们活在我们的利益中。 Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjamin satu surga bagi kami. 可是我们感谢，因为你已经许下我们保障。 Terima kasih Tuhan karena Engkau mau berelasi dengan kami. 感谢你愿意与我们亲近。 Terima kasih karena Engkau mau mengasihi kami yang kecil, lemah, dan terbatas ini. 感谢，因为你爱我们软弱的。 Tuhan tolong kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. 主带领我们与你更亲近。 Tolong kami untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menghidupi anugerah hidup kekal yang Tuhan sudah berikan. 帮助我们真正的活在你的圣灵里面， Biarlah kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. 让我们依靠你，盼望你。 Dan kami percaya, kami belajar percaya bahwa suatu saat nanti seluruh dunia ini akan dipulihkan. 让我们相信，有一天你会把所有世界里面都复原。 Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus berbicara dalam hati kami. 谢谢你，主，让你的话语一直在我们里面。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。